saudara-saudari rakan media, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kerana sudi datang untuk mewar-warkan beberapa perkara daripada masa ke semasa dia orang ni menolong tu. Kalau tidak kita pun orang tak dengar juga kita punya berita kan. Jadi termasuk hari ini sama, pasal kita rasa kita ada perkara yang kita nak kongsi dengan rakyat Malaysia berkaitan benda yang amat penting. Kepada kita sebenarnya PC hari ini agak penting kerana ia melibatkan satu perjalanan ya, yang penting dalam sejarah keselamatan negara ini. Jadi bersama kita ini sebenarnya ini orang-orang yang luar biasa, iaitu Air Force ya, F-Team ni mungkin lah kot apa ni yang 136 apa saya tak tahulah, Force 136 ke whatever, ni zaman-zaman perang dulu. Jadi bersama saya ni Datuk Abdullah ni merupakan pengurusi kepada F-Team, iaitu satu tim ataupun satu pasukan yang telah ditubuhkan oleh kerajaan, ditubuhkan oleh Special Branch, untuk menangani cabaran keselamatan negara di zaman komunis masih berleluasa. Jadi mereka ini telah merupakan pasukan yang ke depan dan melalui berbagai cabaran di zaman itu, zaman antara tahun 71 sampai 95 kan ya? Sampai 90. Jadi mereka ini telah berjuang dan menangkap dan macam-macam lah. Yang cerita ni pun tak keluar sebenarnya. Tak pernah cerita ini, saya rasa belum lagi dikeluarkan oleh sesiapa ya. Dan mungkin juga disebabkan kerahsiaan mereka ini, jadi berita mereka pun tak keluar, cerita pun tak keluar. Jadi kita hari ini kita bawa ke platform BPIM ini adalah kerana kita rasa kerajaan perlu menghargai dan perlu juga acknowledge ya peranan mereka ini dalam sejarah keselamatan negara kita yang kita ada keamanan kita hari ini. Jadi inilah PC ini dipanggil untuk kita boleh memahami, menghargai dan mungkin juga bercerita pasal membalas budi. Apa yang kita perlu buat untuk membalas budi tim ini yang ramai juga menghadapi berbagai kesusahan zaman ini ya. Jadi itulah saya jemput Datuk, mungkinlah nak berkongsi cerita yang boleh dikatakan tidak keluar sebelum ini ya, macam mana berapa komunis ditahan dan apa yang mereka buat, pengorbanan mereka. Jadi Tok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Sebenarnya apa yang Tok Ki cakap tadi betul, dan ada sikit saya nak buat correction. Cerita kami ni, pasukan F ataupun F-Team pernah timbul di media, pernah diceritakan dalam buku dan sebagainya. Tetapi cerita ni keluar tak diwar-warkan sangat, tenggelam gitu saya. Orang kata apa, heroes don't die but they fade away. Yeah? So these are the heroes that fade away lah secara tak langsung. Okay, tapi walau macam mana pun, apa yang orang kena faham berkenaan dengan F section ni ataupun F-Team ni adalah F-Team ni ditubuh khas tahun 71 khusus untuk menentang pengganas komunis dalam dia punya second insurgency ataupun kemasukan komunis semula pada tahun 68, di mana dia started dengan ambush, dia bunuh orang field force 16 orang dan sebagainya. Pada mula itu masuklah komunis ke dalam, mula-mula di Kedah, kemudian di Perak dan khususnya akhirnya di Pahang. So apabila kemasukan komunis ni, mula-mula cawan khas berpendapat, dia fikir balik apa yang berlaku pertama. Emergency yang pertama, beza dia masa tu British masih ada situ,
dan British Forces ramai yang masuk, dan kita bermakna pasukan British total dia sampai 45,000, menentang komunis hanya dalam 10,000, dan komunis masuk full pada tahun 60-an. Kerana peperangan ni terus menerus dan kita juga menjalankan macam-macam lah, termasuk cawangan khas punya masuk balik ke Thailand pada tahun 60. Semasa di Thailand, saya bukan apa saya nak cerita background ni, kerana banyak orang tak tahu pasal apa kita menentang komunis dua kali. Sekali daripada tahun 48 sampai tahun 60, sekali lagi daripada tahun 68 sampailah tahun 88 di Peninsula. Di Sarawak tambah lagi 2 tahun, tahun 90, 91 baru dia akhir komunisme keluar. Jadi komunis semasa dia di Thailand, dia dapat peluang untuk ambil orang-orang selepas Mei 13, masuk sana, dapat training hutan, dapat training persenjataan dan sebagainya. Jadi diorang ni semua jadi secara otomatis diorang ni adalah orang kata military yang ready untuk berperang. Sementara tu di Thailand ni, jadi dia pecah. Separuh orang dia tinggal di Thailand tu sebagai tentera, yang lain tu dia masukkan balik ke Malaysia sebagai supporters kepada diorang. Okey, diorang ni kita panggil underground, komunis underground. Underground ada di mana-mana saja. Khususnya yang kuat adalah di Klang Valley. Termasuklah utara Perak, Selangor dan juga utara Negeri Sembilan. Okay? Jadi apabila berlaku yang kedua punya insurgency ni, kita ada dua prong kita kena lawan. Satu, kena lawan komunis di dalam hutan. Satu lagi kita kena lawan komunis di bandar. Okay? Yang di bandar ni pun juga bersenjata dan mustahak kepada pengganas komunis yang dalam hutan ni, kerana dioranglah adalah supporters untuk menyediakan rekrutmen, untuk menyediakan makanan, untuk menyediakan persenjataan, military uniform dan lain-lain logistik. So dengan kekuatan ini, jadi masalah kita tak boleh lawan dengan diorang secara khusus, secara guerrilla warfare atau secara konvensional. Kita kena fikirkan kita kena melebihi komunis yang ada pengalaman untuk duduk dalam hutan, hidup dalam hutan dan lawan kita daripada dalam hutan. Okay? Jadi apa yang Cawangan Khas buat, saya kata kita tak cukup dengan apa yang kita ada. Semasa tu kita baru form field force dibesarkan daripada 4 batalion sampai ke 21 batalion. Dan polis juga ada komando 69. Banyak orang dengar cerita pasal PPS 69 atau komando 69. Dan juga ada UTK untuk lawan urban guerrilla. Apa yang berlaku kat sini, sekiranya kita lawan dia orang tentang bermakna secara terbuka, dia tembak kita tembak mati dengan dia. Dia punya risikan atau rahsia dia mati dengan dia sekali. Jadi Cawangan Khas fikir macam mana cara kita nak dapatkan risikan terbaru dan latest supaya kita boleh gunakan risikan itu untuk menentang dia balik. Jadi okey, dalam F section, sekarang saya cerita pasal formation lah. Dalam F section ataupun team F ni, kita mula-mula di form tahun 31 bulan Mac tahun 71 kalau to be exact. Hanya ada 15 orang sahaja dan pegawai ada 3-4 orang pegawai. Jadi kalau nak fikir dari segi logik, berapa kerat ni, macam mana dia nak lawan komunis. Jadi diorang ni asas F, dia punya kerja adalah mendapatkan intelligence atau risikan-risikan baru, dan kemudian tu kita rasa setakat ini saja tak cukup. Asal diorang ni semua adalah bekas-bekas komunis, di mana orang-orang ni surrender ataupun ditangkap semasa emergency yang pertama dan juga emergency yang kedua. Orang-orang ni digunakan untuk melawan pengganas komunis di dalam hutan dan di luar. Orang-orang ni lah kita gunakan untuk membantu kita, untuk memberi kita pengetahuan berkenaan dengan komunis dan dia punya taktik-taktik dan sebagainya. Okey, daripada itu apa yang berlaku apabila kita tengok ke sini, tak berapa lama section ni ditubuhkan. 4 bulan kemudian dia orang dihantar ke Kedah, kerana dah dapat satu risikan mengatakan ada satu gerombolan komunis masuk ke Kedah sampai ke peringkat Kulim. Apabila di Kulim,
dia orang ni mengacau lah, mengacau apa ni, penoreh getah dan sebagainya. Jadi kita dapat risikan. Daripada itu kita dapat risikan, dan pasukan ini pergi meninjau dan sebagainya. So dapat satu macam mana cara nak menentang komunis ni. Untuk memendekkan cerita, pasukan F berjaya untuk bekerjasama dengan tentera dan pasukan Komando 69, dan dibunuh 9 komunis daripada grup ni. Maknanya seorang pun tak terlepas daripada grup ni. Secara tak langsung Kedah bebas untuk sementara waktu pada tahun 71, 4 bulan selepas pasukan F ditubuhkan. Jadi pasukan F lepas pada ini, kita berpendapat kalau misalnya kita tembak mati, macam saya cakap ni, kita tembak mati, komunis akan mati dengan risikan sekali. So apa yang kita F fikirkan, dia kena tambahkan orang supaya kita boleh cari risikan dan juga boleh bertindak kalau terpaksa. Jadi tugas utama pasukan F ni adalah untuk menangkap hidup, dan kita akan gunakan orang yang kita tangkap ni untuk dipujuk bekerja sama dengan kita dan menentang komunis. Bermakna secara tak langsung menentang kawan-kawan dia balik lah. Dan kita juga buat satu macam perjanjian yang kalau boleh kita tak nak bunuh. Kita hendak je orang ni balik-balik ke masyarakat dan hidup sebagai rakyat di Malaysia. Okay? Jadi apabila lepas tu kita start, kita bantu Perak. Di Perak kita dapat dalam 3 operasi kita buat, kita dapat bunuh 2 dan tangkap 2. Orang yang kita tangkap tu kita serah kepada Cawangan Khas Perak untuk dia gunakan risikan-risikan operasi masa depan. F lepas tu kita berkembang. Kita jemput orang-orang daripada bekas 69, daripada Field Force masuk ke F. Apabila masuk ke F, kita train dia orang ni. Bezanya pasukan F ni, kita bertindak dengan pengetahuan daripada 4 pasukan. Daripada Field Force sebagai background, daripada Komando 69, daripada tentera, dan akhirnya daripada UTK. Jadi kita ada training UTK, ada training Komando 69, ada training Field Force, dan juga ada training sama dengan tentera. Jadi secara tak langsung sekarang ni, semasa itu pasukan F ni dah boleh bertindak sendiri. Jadi apa yang kita buat? Kita buat operasi-operasi di mana yang kita rasa sesuai, dan konsentrasi kebanyakan daripada operasi kita adalah di Pahang. Kita ada satu operasi Op Kelong namanya. Op Kelong ni mustahak kerana dia ni lah sebagai satu pemangkin untuk kita buat operasi-operasi yang lain. Jadi saya nak pendekkan cerita. Kalau nak cerita benda ni tak boleh habis lah, memang panjang lah. Dalam operasi Kelong, apa yang kita dapat? Kita dapat ketua dia adalah satu bekas dia panggil state committee member. Kalau misalnya nak kena status kesamakan dengan macam CPO lebih kurang lah, CPO di polis dalam state lah. Dan orang ni mustahaknya kerana dia kontrol semua underground dekat Klang Valley ni, termasuk sampai ke Johor. Jadi selagi orang ni ada itu, komuniti di Pahang memang senang. Dia dapat apa logistik dia nak, dia boleh dapat. Jadi orang ni dipanggil Cha Kai Leong, ataupun kita bagi nama samaran dia sebagai Robin lah. Jadi Robin ni mustahaknya apabila SB tahu, dia lari masuk dan join sebagai komunis dan jadi ketua daripada satu dia panggil kawasan tu ialah 10 AWF di kawasan Telemong. Dia ni ada dalam 14 ke 17 orang apa ni kan. So dia ketuai dalam tu. Apabila kita tahu ini, apabila kita tangkap lain orang, kita kata boleh tak kita dapat pujuk orang ni keluar pasal kita nak tangkap dia. Alhamdulillah dia termakan tipu helah kita, muslihat kita, dia keluar dan dia ditangkap. Dia, isteri dia dan seorang lagi. Apabila ditangkap, kita cerita dengan dia. Sekarang ni orang kau ada ke dalam, kita hendak orang kau keluar sebagai rakyat. Boleh tak kau bantu kami? Jadi orang ni jugalah membantu. Akhirnya tahun 77, satu grup daripada Telemong ni, kita berjaya dengan muslihat kita, dengan janji-janji kita, dia keluar. Ke-17 orang semua keluar tanpa satu peluru tembak. Okey.
Jadi 17 orang ni adalah satu pembangkit untuk kita gunakan dia untuk operasi-operasi lain. Okey, saya nak memendekkan cerita, kalau nak panjang kalau tidak tak habis kita ni press statement ni. Jadi lepas tu, selepas tahun 77 ni, kita bergerak pula pergi ke Kuala Lipis. Tempat apa Siti Nurhaliza lahir kan. Okey, di Kuala Lipis. Di Kuala Lipis kita dapat daripada satu sumber mengatakan komunis pernah kontak dia. Daripada sumber ni pula kita tahu pula ada pula satu lagi sumber komunis daripada kawasan-kawasan Gua Musang pernah sampai ke tempat dia. Rupanya ada satu misi komunis daripada Gua Musang ni untuk turun ke Pahang untuk join dengan grup di Pahang. Grup di Pahang ni adalah diketuai oleh seorang bernama Chong Cho. Chong Cho ni adalah satu komander yang terhebat dalam pasukan pengganas komunis lah. Dia berpangkat Central Committee Member, CCM. Jadi Chong Cho ni dia punya misi daripada Pahang ni untuk mengembangkan, mendapatkan logistik dan sediakan makanan dan sebagainya. Dia akan turun ke Negeri Sembilan, menapak ke Negeri Sembilan dan terus turun ke Johor. Itu dia punya tujuan asal. Dia panggil ini Eastern Corridor punya apa ni lah. Kalau Western Corridor yang grup daripada apa ni pergi ke Kedah dan turun ke Perak dan sebagainya. So ni dia buat satu ni. Kalaulah Chong Cho ni tak diganggu, dia akan mengembang dan lagi ramai orang akan join komunis. Jadi apa yang kita buat di Kuala Lipis, kita gunakan sumber-sumber kita gunakan muslihat kita untuk mendapatkan grup daripada Gua Musang ni turun, dan kita minta grup Gua Musang ni berjumpa dengan ni. Cara-cara kita macam-macam lah muslihat. Saya rasa saya tak perlu cerita satu-satu, tetapi alhamdulillah dia dengar apa kita buat. Media kita adalah kita punya sumber kita bercerita dengan dia orang, dia setuju, dan kita dapat bawa turun dia orang ni pergi ke sebelah Pahang. Maknanya daripada, kalau orang Pahang tahulah ada satu tempat nama Kecau. Kecau, kalau Kecau tu menghala jalan belakang untuk sampai ke Merapu dan sebagainya kan. Dia orang ni daripada Gua Musang dia turun sampai ke Kecau. Daripada Kecau kita pula mengatakan, kau kalau nak jalan lain susah, kita boleh tolong awak jadi. Kita maksud saya sos kita lah. Dia cakap sos you pakat dengan dia, kata tak apa, kita bawa dia turun. Jadi apa kita buat dengan muslihat, kita bawa dia turun gunakan taksi. Satu persatu dapat tangkap 2. Total sekali yang kita dapat tangkap 16 orang. Jadi dengan putusnya hubungan antara grup ni adalah grup assault ke-16. Yang di Pahang ni adalah assault ke-16, ke-6. Jadi diorang ni patut bergabung dan jadi besar pasukan ni untuk turun ke Negeri Sembilan dan sebagainya. Jadi dengan tak ada ni grup yang di sini sementara diorang ni hilang, Chong Cho hantar pula dia punya orang. Pasal apa alih-alih langsung tak ada hubungan. Kita dapat pula tangkap orang yang Chong Cho bawa turun ni. Kita tangkap lagi 3 orang. 3 orang dan kita bunuh lagi seorang. Okay? Dan total lebih kurang dalam 21 orang dalam grup ni. Jadi ini adalah satu perkara yang mengejutkan Chong Cho, dan dia tak heran macam mana orang dia boleh hilang macam ni saja. 17 orang dekat Telemong, 21 orang dekat Kuala Lipis. Selepas tu ada operasi-operasi kecil lagi dekat Op Kelisa. Op Kelisa kita guna orang kita sendiri. Kita letak orang kita dengan sebagai estate worker dekat itu untuk 1 tahun. Tugas dia untuk adakan diri kat situ supaya komunis menghubungi dia. Alhamdulillah komunis hubung dia sampai jadi kawan. Sampai jadi macam kawan-kawan biasa lah, berpeluk-peluk lah, berjumpa sampai kenal begitu sekali. Kita gunakan dia lah. Pada satu hari kita susuk orang kita masuk dalam dan kita bunuh 4 komunis kat situ. Jadi perkara yang berlaku ni memang mengejutkan Chong Cho. Pasal sukses tu orang kata kita punya sukses, dia punya kerugian. Okey. Jadi bila selepas ni semua daripada operasi-operasi ni lah kita buat sikit sehinggalah
tahun 88 Chong Chol sendiri keluar untuk menghubungi utara lah. Maknanya dia sepatutnya Chong Chol keluar tu niat dia nak pergi balik ke Siam untuk discuss dengan Chin Peng masa tu. Saya rasa orang semua kenal Chin Peng, nak discuss dengan Chin Peng, nak tahu apa strategi seterusnya. Jadi bila dia keluar secara tak langsung, kita orang terjumpa dia, ternampak dia, dan pastikan dia adalah Chong Chol. Jadi kita pun intai dia sampailah satu hari dia jalan, kita dapat ikut dia dan kita dapat tangkap dia depan Globe Silk Store. Ya. Dapat tangkap dia daripada dia lah. Okey, nak memendekkan cerita, kita cerita dengan dia, daripada dia kita dapat memujuk dia sampailah dia panggil semua orang-orang dia keluar daripada hutan. Saya tak mau cerita macam mana cara lah, tapi risiko memang tetap ada. Masa kita masuk dalam, kemungkinan komunis tu akan tembak kita ada, kemungkinan dia booby trap kita ada, kemungkinan kita bertempur ada, macam-macam lah. Kena ambush dan sebagainya. Tetapi kerana komunis ni macam polis juga lebih kurang. Kalau bos kata okey, carry on lah. Ini bos dia kata okey, aku nak kau keluar. Jadi dia orang ni secara tak langsung, selepas berbincang, selepas negosiasi semua, keluar. Jadi 83 orang yang terakhir komunis berada dekat Pahang keluar. Okey. Jadi sekarang start pada 8 hari bulan 8 tahun 88, cawan khas secara tak langsung lah, kita orang celebrate lah, maknanya dah tak ada komunis dah, kita dah selesaikan semua. Jadi maknanya sebelum 8888 dah tak ada komunis lagi di Semenanjung Malaysia. Yang ada komunis lagi 59 orang saja di Sarawak. Itu pun secara tak langsung orang F pergi sana, kita dapat berbincang, kita pujuk dia orang, semua keluar kemudiannya 59 orang. So habis sudah tak ada orang, tak ada lagi komunis sejak tahun 91 kalau saya. Exact date saya tak ingat, tapi 91. Jadi secara tak langsung kalau kita ingat, kerajaan kita ada berunding dengan komunis pada 2 hari bulan 12 tahun 89, di mana komunis letak senjata dan mengaku dia tak akan berperang lagi secara persenjataan, tak ada berjuang secara bersenjata lagi lah. Jadi benda ni berlaku di Hak Nyai. Dan selepas peletakan senjata ni, atau sebelum peletakan senjata ni, bermakna itu tahun 89, walaupun komunis dah habis dekat Malaysia, Chin Peng masih tak tahu yang orang dia dah tak ada lagi dah. Dia masih tak tahu. Jadi masa perbincangan tu dia minta 11 demand. 11 demand, satu daripada demand ni saya ingat semua orang tahu. Semasa zaman tahun 55, masa ada masa baling talk kan. Masa baling talk pun satu daripada yang dia minta ialah boleh tak Komunis Parti ni di legalize atau disahkan sebagai satu parti-parti siasah dekat luar. Dan memang kita tak setuju daripada mula lah. So kita tolak itu. Selain pada adalah dia minta imbuhan, dia minta tanah, dia minta kalau boleh peluang perniagaan, macam-macam. Maknanya ni dia nak keluar sebagai rakyat biasa, dia minta ni semua. Jadi susah masa tu kita punya Tan Sri Rahimno susah nak orang kata nak setuju dengan benda ni. Jadi apabila kita bisik kepada Rahimno, apa lagi kita nak lawan? Dia dah tak ada siapa lagi nak lawan. Dia dah tak, orang kata tak ada peluang nak bersuara dah. Jadi bila kita cakap gitu, you dah tak ada orang dekat peninsula, macam mana nak lawan? Dengan itulah menyenangkan perjanjian peletakan senjata tu. So secara tak langsung habisnya selesainya komunis ni untuk kita ada 2 Disember 89 punya peletakan senjata tu, jadi negara kita bebas. Dan kalau orang nak tahu, orang yang paling gembira masa itu ialah Tun Dr. Ismail lah sebagai Perdana Menteri masa itu. Kerana lepas ni kita tak ada masalah lagi dengan komunis, segala wang kita boleh concentrate dari segi ekonomi. Okay? Jadi kalau kita tengok apa yang berlaku saya cerita tadi, F section ni peranan ni adalah mustahak sangat. Sekiranya kalaulah benda tu konvensional,
Saya berani garanti kurang-kurang 10 tahun lagi pun tak selesai masalah komunis ni. Jadi dengan ada tu secara tak langsung kurang orang akan meninggal, berperang, belanja dari segi ketenteraan dan sebagainya. So konsentrasi boleh pergi kepada ekonomi. Jadi dengan jasa-jasa inilah, pasukan inilah mengharapkan apa jua kalau boleh kerajaan panggillah secara apa yang patutnya, macam Tok Ki cakap tadi lah. Kita ni sekarang dalam pasukan ni kemungkinan ada lagi 3-4 orang sahaja yang masih berkhidmat. Yang lain semua dah pencen. Jadi bermakna tak ada orang yang kurang daripada 60 tahun. Umur 60 tahun. Ada yang paling tua sekarang yang saya tahu 78 tahun. Selain pada itu, yang atas pada dia semua dah meninggal. Jadi kita orang semasa kita form ni, walaupun daripada kecil kita start, kita tambah orang kita, sampai total pasukan F ni adalah 164 atau 65 orang. Dan daripada ini yang tinggal sekarang adalah 116 orang sahaja. Yang lain semua dah meninggal. Dan daripada 116 orang ni, saya ada 21 orang yang kira daif dan sakit. Jadi dia orang ni perlu sangat permintaan. Saya pernah jumpa satu daripada orang. Jangan lupa kita ada 3 kategori sebenarnya F ni atau aktif ni. Satu kategori yang terus menerus tak keluar dan berpencen. Bermakna dia kerja sampai 60 tahun dia pencen. Bermakna sekurang-kurang dia ada pencen lah. Grup yang kedua, diorang ni kerana fikirkan gaji kecil, jadi dia keluar dan bekerja di luar, kerja dengan swasta dan sebagainya. Tetapi apabila dia berhenti kerja dengan swasta, dia tak berpencen. Okay? Orang yang berpencen, dia punya advantage, dia ada pencen, dan dia juga dapat hospital punya facilities lah, makna free admission kepada hospital dan sebagainya lah. Orang yang tak berpencen ni, dia kena bayar sendiri lah. Kalau sakit saja kena bayar sendiri. Maknanya tak ada peluang untuk pergi ke kerajaan punya secara percuma. Yang grup yang ketiga ni lagi daif. Dia bekerja dengan tim F ni secara kontrak. Dan dia tiap-tiap 2 tahun dia dibagi gratuity mengikut gaji dia. Saya rasa dalam 2.1, tak tahu macam mana dia punya calculation lah. Tetapi dia dapat 2 kali gaji, 2 kali setengah gaji dia tiap-tiap 2 tahun. Jadi apa sangatlah benda tu, gaji kecil lah tu. Dan lepas tu apabila dia pencen, dia langsung tak ada kaitan dah dengan kerajaan. Terputus, pasal dia orang ni secara kontrak. So bila dia keluar, dan dia orang ni pun kalau boleh takut, tak nak dedahkan diri dia, kerana dia secara tak langsung kepada komunis adalah sebagai petualang lah, lebih kurang. Jadi tak berani nak dedahkan diri dia. So orang kata masing-masing ni. Saya pernah berjumpa dengan dia orang, pernah bertanya, you sakit apa pasal tak pergi hospital? Jawapan dia menjedih dengan saya tak ada duit, macam mana mau pergi? Itulah dia. Jadi sekarang kita fikir-fikirkan macam mana kita nak bantu orang-orang macam ni. Itu okey? Saya tak langsung tanya. Okey. Itulah cerita ya, sejarah dan pengorbanan yang mereka lalui lah. Jadi mungkin ada media nak tanya apa-apa dulu. Saya open to any question. Masa perubahan tu, FTM dia report dia punya reporting to SB ni pada ataupun director SB. Okey. Thank you pada soalan. Dia macam ni. Pasukan polis ni dia memang ada di pencawangan. Satu daripada cawangan ni adalah cawangan khas. Cawangan khas dia punya kaitan ialah mencari intelligence. Tak kira apa intelligence. Any intelligence asalkan kita boleh dapat, cawangan khas is interested. Pada zaman tu, intelligence yang paling mustahak sekali ialah intelijen berkenaan dengan pengganas komunis lah. So cawangan khas form sebabnya
Kalau misalnya kita katalah misalnya sekarang okey, cawangan kata okey tak apa, kita ada komando, kita ada tentera, kita ada field force, kita ada UTK, kita gunakan dia orang. Tapi masalah dia satu ialah command and control. Okey, kita kalau nak buat operasi, kalau kita tak ada full control berkenaan dengan operasi tu, memang masalah besar. Karenanya bila kita hendak orang kita, boleh tak saya guna orang you? Orang tu pula kata nanti saya kena tanya orang saya. Dia pula tanya orang atas. By that time agaknya apa yang kita ada pun dah terlepas. Itu satu dia punya aspek command and control. Perkara yang kedua ialah dia orang ni di train in such a way ataupun dalam satu cara ialah kalau kita tak tembak mati dia, dia tembak kita. So I better kill before he shoots me. Jadi dia punya style dia satu, search and destroy, cari, jumpa, tembak, mati. Ataupun satu lagi, kill or be killed. Okay, dia punya sistem. Jadi kita orang punya segi tu, kita tak boleh fikir macam tu. Kita hendak sekarang yang mustahak dalam cawangan khas ni is intelligence. Tak kira macam mana susah nak dapat intelligence tu, tak kira macam mana risiko intelligence tu, kita mesti dapatkan. So satu cara untuk mendapatkan risikan berkenaan dengan komunis ni adalah tangkap komunis hidup-hidup, tanya dia berapa besar kau, kat mana kau, siapa kau punya ketua, berapa banyak senjata. Ini semua risikan-risikan yang mustahak untuk tentera ataupun polis ataupun field force untuk menentang dia. Tak dapat, rasa ni susah. Dan satu lagi, apa yang mustahak, kita kena tahu dalam hutan yang mustahak ni, macam mana kita nak hidup cara dalam hutan, kecuali you duduk sendiri, bertapak kat situ sendiri, duduk bertahun-tahun, baru kita faham macam mana nak survive dalam hutan. Yang boleh survive dalam hutan komunis kerana dia terpaksa. Cuba letak militeri atau polis apa ni, cuba letak dia 2 bulan dalam hutan, tak tahan. Biasanya kita operate ialah 1 bulan, orang lain ambil alih. 1 bulan. Dulu sekali dia try 2 bulan, macam-macam, ramai orang jadi biol. Betul, ini fakta. Saya tak tahu, you tak pernah dengar cerita ni mungkin, tapi ini fakta. Kalau lebih pada sebulan, semua dah tak betul lah. Mentally kita tak ready. Satu lagi, apa pasal komunis kalah? Satu daripada sebabnya ialah hungry, lapar, tak cukup makan. Bila tak cukup makan, dia punya mental tak kuat lah. That's why orang kata hungry soldiers don't fight well. Okay. Saya nak tahu tadi structure reporting tu. Structure reporting pengarah apa ni SBK dia macam ni. Apa yang mustahak macam saya cakap tadi, bila kita form, mula-mula adalah atas arahan pengarah cawangan khas. Pasal dia nak this special unit to be on its own. Yang kedua, apabila kita dah operate, pengarah cawangan khas akan bagi arahan, whatever you do is you on the ground. Dia macam ni, arahan kita terima, ground kita tindak. Lepas tu kita report balik pada itu saja. Sebelum ni testing ni pernah dibubarkan kan? Ya. 1995. Jadi yang diwujudkan balik tu bila? Okey. F section tak pernah diwujudkan balik. F section lahir pada tahun 71, 31 bulan Mac tahun 71 dan dibubarkan pada 1 bulan Mei tahun 95. Okey. Selepas dia bubarkan, dia tak pernah wujud balik. Apa yang kita cakap ni sekarang adalah kita form satu persatuan, kita masih intact satu persatuan, kecuali seorang meninggal lah. Jadi inilah kedudukan sekarang. Mesti ramai yang tanya kan, sebab biasa selepas tamatnya khidmat polis tu akan diberi satu pampasan kan. Jadi macam mana mungkin boleh ulas, mungkin orang tak tahu, dengar pampasan mungkin diorang beranggapan banyak, tapi sebenar hakikatnya amat menyedihkan tu, mungkin boleh ulas macam tu. Okeylah, macam ni lah, kita buat satu macam, ambil terima saya lah misalnya. Apabila saya retire, saya ACP je. Masa tu gaji kecil. Apabila kita terima pencen, saya dapat 2,000 lebih je. Tolak rumah, perumahan, tinggal 1,900 lebih je. Pegawai tu, ACP tu. You cuba bayangkan PC retire, berapa dia dapat? So that is one example. Seorang PC
dia blinded. Tak sempat dia umur pension, dia di medically bought out. Jadi gaji dia masa tu RM376 je. Pension. Okey, dari segi pempasan, apa yang biasanya orang kerajaan dapat apabila pempasan dia ialah gratuity lah, pension. Tak banyak gratuity, memang tak banyak. Saya punya gratuity habis dalam tak sampai 5 tahun, saya kata 1 sen dah tak tinggal. Cuba bayang, saya bukan apa, saya gambarkan saya kepada orang yang gaji kecil, macam mana dia nak hidup. Nak tanya, mungkin kerana kumpulan ni sebenarnya satu kumpulan intelijen. Yes. Tapi saya nak tanya, tak ada ke satu macam mungkin diorang nak ambil balik sumbangan intelijen tu untuk membantu tim-tim yang sedia ada ketika ini, dan mungkin dari situ boleh diwujudkan satu peruntukan khas kira berkhidmat sehingga mati. Thank you for the soalan. Soalan you tu tinggi, dia punya apa ni, status you tu lebih kurang CIA punya style lah. Di Amerika, okey, siapa sahaja yang dah bekerja dengan, tak kira daripada dengan polis ke, lagi-lagi intelligence service lah, memang dia ambil untuk jadi lecturer, untuk jadi model, untuk jadi macam-macam lah. Tetapi di Malaysia ni memang tentang tu sikit kurang, tak ada. Itulah dia. Jadi apa yang berlaku apabila sampai masa F-section ni dibubarkan, orang-orang yang masih berkhidmat dia pecah-pecah kan, ada yang hantar ke distrik, ada yang ada macam-macam tempat lah. Saya dulu saya war-warkan, kalau nak ambil orang ni, bawa lah orang ni, dia duduk dekat border, dekat mana, di mana orang ni boleh digunakan, kan. Tetapi ada juga yang division-division dalam SB ambil pecah-pecah orang ni. Kita tak rugi, orang ni punya expertise digunakan semasa dalam perkhidmatan. Tetapi apabila dia pencen ataupun dia keluar, benda tu terputus kat situ. Kenapa macam tu? Sayang tau, sebab saya susah, ilmu itu saya rasa betul. lebih tinggi nilainya daripada wang. Betul. Saya susah nak jawab pasal benda tu tak berlaku. Hanya Kena hidupkan balik, sampai mati. hanya sekarang ni mulalah timbul dia rasa generasi-generasi baru ni ketinggalan berkenaan dengan zaman-zaman dulu. Zaman-zaman yang berkait-kait dengan sejarah. Jadi saya pernah hari itu dia jemput saya sebagai satu daripada panel pada 12 bulan Ogos hari itu. Kita duduk dekat Police College bercerita dengan university student, dengan pegawai baru masuk polis, dengan British Graduate Institute dan macam-macam. Jadi saya rasa baguslah benda ni, dan perkara ni dah mula berlaku. Tinggal segelintir lah, bukan satu pasukan semua sekali diambil. Itulah difference dia. Tapi macam you cakap tu memang bagus lah kalau boleh kan. Banyak juga, ada juga yang kita syorkan orang ni patut duduk kat sini, dapat kerja, ada bukan tak ada, tapi it's temporary lah. Selepas umur dia rasa-rasa dah 60, dia rasa okey lah, time's up. Kerana dia orang membataskan pada usia 60. Iya, kebanyakan lah. Dan kalau kerja pun, kalau dia tengok sihat, macam orang macam ni sihat tapi 60 lebih juga ni, tak masuk 60. Kecuali ahli politik. Wallahu alam. Nak clarify sikit tu, yang kategori ketiga yang saya mention tu, kontrak tu, adakah bekas polis yang di hire? Yes. So itu yang sekarang ni dalam keadaan daif. Tak, saya sebut tadi 3 kategori kan. Yang kategori pertama tu alhamdulillah lah ada pencen, walaupun kecil tapi boleh lah kan, pandai sedikit-sedikit boleh hidup lah. Yang kedua tu, dia orang keluar awal, dia orang memang bekas polis dan sebagainya, tapi dia orang ni habis lah. Kalau EPF dia tak besar, lagi cepat habis, cepat lapar lah maksud saya. Lepas tu kenalah cari jalan lain kan. Yang ketiga ni, dia punya problem is, nombor satu, apabila semasa dia orang masuk pasukan F, dia orang ni pun ada yang dah berumur. Masa saya masuk F, umur saya masa tu baru 26 ke 27 tahun. Dia orang ni dah 43 tahun. Dia punya beza. So semasa dalam perkhidmatan,
Saya mula-mula terkejut. Dia tua ni macam mana nak lawan komunis ni? That was saya punya apa ni? Perception mula-mula. Tapi saya terkejut. Dia lebih kuat pada kita, lebih cekap pada kita, lebih pandai pada kita pasal hutan ni. Kita kalah. Dia jalan dalam hutan kita tak boleh keep up. 40 lebih, kita 20 lebih. Very good. Loyalty dia first class. You tak boleh lawan. Saya pernah satu orang, kita nak bergerak masuk. Di belakang saya militeri tunggu tengok kita orang apa yang akan berlaku. Dia ingat satu hari sekejap lagi meletup lah, ada booby trap. Kawasan tak ada siapa berani naik tu. Kawasan tu kami diarahkan untuk naik ke kawasan tu untuk tanam booby trap, kerana selalu ada satu tempat tu, kat situ lah komunis pergi tembak balik. Orang kata tembak bukan boleh kena pun, jauh pun, tapi menyakitkan hati. Sengaja dia tembak. Jadi askar tembak lah balik, free dia tembak. Dia tembak dia memang tak boleh buat apa. Jadi kita fikir macam mana kita nak kenakan komunis. Jadi kita pergi sana kena. Yang bekas komunis saya kata, tak apa no. Saya cakap macam mana kita nak bergerak. Ini ada tempat yang ada booby trap. Lepas tu ada sappers. Ada apa ni yang apa dia panggil? Detector, booby trap ni detector. Askar dia ngek tak bergerak. Ngek tak bergerak. Saya pun pandang dengan bekas komunis, dia pun pandang saya. Saya kata macam ini besok kita tak sampai. Dia cakap itulah saya takut kita kena tidur sini dia. Lepas tu cakap mana? Tak apa kan, saya jalan dulu dia. Dia kata saya jalan, tuan ikut saya punya tapak. Dia buat. Berani dia tak berani. Tuan ikutlah tempat. Sampai kita sampai tempat tu. That kind of bravery kan. Very loyal. Berapa ramai tu? Okay. Dia orang ni saya ingat ada dalam 30 ada rasanya. Ada 30 lebih rasanya ada. Dia macam ni lah. You ambil saya punya anggaran tadi 17 21 17, 20 macam itulah lebih kurang ramainya dia orang. So that means about nearly 40 lah, 40 orang. They come and go. Apabila ada tu bila dah tua, dah sakit, ada yang meninggal, masuk perkhidmatan dan sebagainya lah. So this group memang daif. Kerana apabila dia keluar daripada ni, nombor satu, dia tak berani nak kerja tak tentu arah. Dia takut nanti orang boleh detect dia, mungkin bunuh dia dan sebagainya. Dendam kan. Dia kata, laka dia ni dulu, inilah petualang kan. Jadi satu, maknanya dia tak boleh bebas bekerja di mana-mana. Yang kedua, memang dia keluar, dia punya last gratuity itulah 2 kali gaji, 2 kali setengah gaji last gratuity. Lepas tu tak ada apa-apa. Okay? Kalau dia tak berani nak bekerja mana-mana, lepas tu gratuity dia banyak tu, macam mana dia nak hidup? Jadi orang ni lah yang dia harap dia tak sakit. Dia, macam itulah dia punya cara hidup. Cong-cong masuk dalam skip? Tak ada. Tak ada. Cong-cong dah mati dah. Tak sebenarnya yang 83 berkenaan yang Last. dapat ditangkap hidup-hidup tu, apa jadi dengan mereka sekarang? Oh, dia macam ni. Kita tak boleh tahan dia duduk dalam cawangan khas. Apabila dia pilih nak keluar nanti, ataupun umur dia dah sampai 60, kita pun buat sekatan sebagai sampai 60 lah. 60 dia kita lepaskan dia bebas. Dan dia orang ni, apabila dia dah bekerja dengan kita punya pulangan atau kita punya guarantee dengan dia, you bila sampai habis nanti, you bebas lah. Tapi tolonglah, jangan pula you pula hidupkan ideologi komunis dan sebagainya. Alhamdulillah setakat ni tak ada masalah. Jadi orang masih ada lagi Ada. Bukan setakat tu. Selain pada tu, selepas perjanjian tu, 349 orang, saya tak berapa ingat figure dia, tapi round about that lah, 300 lebih orang kita bawa balik daripada sana. Sebab perjanjian tu mengatakan, selagi you are a citizen, you hold a blue IC, ataupun ada surat beranak yang you dilahirkan di Melaya ni, atau di Malaysia ni, you boleh balik. Benarkan dia balik. Tapi kita tak adalah bagi pampasan, tak ada bagi tanah, tak ada bagi peluang pekerjaan, itu masing-masing. Dia fend for themselves lah maksudnya. Mana turn code ni tak ada diprovidkan baru dia rumah ke? Tak ada. Apa yang kita buat before you go further, apa yang kita buat, apabila dia balik kat sini, dia akan ditempatkan kat satu tempat
untuk kita panggil decommunization. Maknanya kita sedarkan dia, tak guna you maintain you punya ideologi kerana negara ni tak perlukan. Sekarang ni jadilah rakyat yang baik, pergilah. Maksudnya macam itulah lebih kurang. So dengan harapan dia orang tak buat balik, dan secara tak langsung memang ada monitoring lah. Sampai sekarang. Ya. Walaupun setelah 1988 sampai sekarang masih lagi dimonitor. Tapi diorang memang rakyat kita lah, warga negara Malaysia. Ini betul Komas, secara tak langsung. Tapi memang warga negara. Boleh tempatan. Dapat taraf tak? Special branch lah, I put it that way. Itu memang urusan special branch. Maknanya sekarang ni kat dalam negara ni, segala intelligence adalah SD punya business. Any intelligence. Betul. So mereka ni ada dalam sebuah lahan kan. So apa yang tuan yang nak tuntut daripada kerajaan? Mungkin boleh jelaskan apa tak tuntutkan ini yang saya harapkan. PPIM pun boleh bantu saya tak langsung. Ni kita lama dalam buku Ya. kita tahu dah sekolah tak tahu. Tapi apa tujuan LTIM tu buat isi ni? Dia macam ni ya. Allowance naik, pencen naik, kalau RM2,000 naik RM4,000, apa kehendaknya sebenarnya? Benda-benda tu yang kita lama kita dah tahu semua dah. Okey. Berapa orang komen kita tahu dah. Okey. Orang yang belajar jalan. Alhamdulillah. Tadi bukan apa, secara tak langsung adalah mukadimah dan pemahaman. Okey. Apa yang F harapkan, kerana saya cek dalam saya punya senarai ini, kita ada 21 orang yang betul-betul memerlukan medical attention. Okey. Macam-macam lah, daripada ada yang problem mata tak nampak, yang seorang tu mata dah mula kabur, dah mungkin orang kata getting blind lah. Yang ada tu antaranya kena buat dialysis. Dialysis is not cheap lah, saya ingat semua orang tahu. Yang dialysis ni tak berpencen, he left earlier, dia tak berpencen, jadi dia kena memang teruk lah dari segi perbelanjaan. Lepas tu selain lain tu ramailah yang apa ni, selain tu yang ramai ni masalah ni apabila dia nak berubat bila dia sakit. Dia kalau misalnya orang berpencen, dia ada kad pencen, dia orang ni tak ada kad pencen, jadi dia tak boleh pergi ke hospital senang-senang dapat keistimewaan macam orang berpencen. Dan sekurang-kurangnya ada guarantee letter lah. Tapi guarantee letter ni biasanya one time. Tiap-tiap kali pergi hospital, you nak kena cari guarantee letter. So sekarang ni kita fikirkan macam mana cara orang-orang ni boleh dapat keistimewaan untuk free hospitalization. Dia macam tentera walaupun masuk satu hari askar, berhenti esok jadi veteran. Dia ada kad veteran. Kad tu guna hospital. Polis ada tak? Tak ada. Polis tak Ada ada. veteran polis. Polis ada kad apa ni saja, kad pesara saja. Kad besar. Pasal apa? Bezanya tentera dengan polis ni, tentera ni bawah satu kementerian. Tentera saja. Jadi dia urus semua tentera diuruskan. Tak baru ni, persatuan tu betul. Kad tentera. Kan ada persatuan bekas polis tu. Ya. Termasuk PPA, polis biasa. Ya. Pasal polis dia, termasuk polis bantuan. Bekas persatuan tu dah betul. Ya. Apa jadi benda tu? Belum lagi, belum dapat secara penuh lah. Belum Pasal dapat. tentera, bila hari dia masuk tentera, esok nanti dah fikir Betul, jadi betul. veteran. Tak, itu saya kata tentera dia macam ni, pasal apa dia, polis ni bawah perkhidmatan awam. Itu dia punya difference. That's why polis ni tentang tu kita rugi, pasal as far as veteran is concerned, dia ada satu veteran punya apa throughout, dia tak ada masalah kita ni. Tetapi insya-Allah kalau veteran dapat, mungkin polis pun dah apply, tinggal tak tahu dapat tak dapat. Macam veteran satu lagi askar, tu veteran ni ada cuci darah kan. Di Kuala Lumpur saya ada 7. Siap 3 van sekali. Betul. Polis mana? Polis ada satu kat depo. Kat depo, tapi itu pun you mesti jadi pesara. Maknanya ada kad. Kalau you tak ada kad, you tak boleh dapat. Yes. Apa ni? Wajib ada semua polis F. senang. F yang berpencen tak ada masalah. Yang tak berpencen tak dapatlah kad pesara. Yang
walaupun dia XF yang left earlier sebelum pencen apa orang kata pencen wajib, sebelum pencen wajib dia tak dapat. Ada 3 orang nak jadi contoh dia. 1, 2, 3. Semua tak bincang. XF yang masa dibubarkan masih lagi dalam khidmat, dia orang diabsorb bawa SB atau balik berhenti masa? Kebanyakan absorb dia ke SB. Boleh kata hampir semua lah kata. Ada biddingnya. So Datuk, ini kira minta free hospitalization lah. Itu satu untuk hospital. Yang kedua, memang kami mengharapkan pada dulu imbuhan dan sebagainya lah. Dan selain pada itu macam satu pengiktirafan lah. Pasal benda ni macam saya cakap tadi lah, heroes don't die but they fade away kan lah. Kami ni fade away lah. Yang jadi fade away ni macam ni. Misalnya katalah satu ketua kami kita tak payah sebut nama lah, satu ketua misalnya, ketua yang top, kalau dalam polis IGP lah. Katalah apabila IGP itu memahami kita, tapi sebelum sempat dia nak implement kan, dia pencen, then orang lain take over kan. Macam tu juga. Dan sekarang ni saya rasa ni IGP punya tenure pun habis tinggi 2 tahun. Jadi 2 tahun ni sebagai IGP saya rasa memang tak cukup dia nak implementasikan macam-macam policies. Kalau dia implement tu susah the best. Dia SB susah nak cakap lah. Pada saya, kalau siapa sahaja jadi IGP, kalau dia all round cantik, maknanya dia pernah jadi dalam SB, dia pernah duduk CID, dia pernah CID, memang cantik. Maknanya dia tahu semua orang punya masalah. Tapi kalau dia come from one channel, dia ada perkara dia mungkin dia tak nampak. Ustaz, you pilih Datuk Ayub jadi IGP ke? Sasi dia saya lah. Saya kan orang lain lah. Tapi benda ni dah dibawa ke atas kan? Pernah. Satu orang saya dah pernah buat. Dan okey, satu perkara lagi. Saya sebenarnya kita dalam F ni pasal kerja-kerja F ni adalah diklasifikasi sebagai rahsia besar sesero. So benda tu dia declassify, ataupun dalam bahasa Melayu apa, declassify statusnya jadi hanya tahun 2016 itu pun arwah seorang pegawai nama Datuk Sofian Makinuddin. Datuk Sofian Makinuddin ni pernah kerja bawah saya cakap dia, tolonglah apa yang boleh tolong. Jadi pada itu dah dia apa yang dia buat, dia mendedahkan cerita pasal F ni dan dia minta benda ni diklasifikasikan. So sejak tu baru cerita F ni start didedahkan 2017 sebenarnya. 2016 tu kita berjumpa dan kita ceritakan F punya masalah dan F punya pengorbanan. 2017 dia declassify, baru dia cerita, dan kita buat satu buku. Dalam buku tu kita bukukan cerita-cerita pasal F dan sebagainya. Buku tu masalahnya tak dijual di luar, dia in-house. Maknanya siapa yang attend masa itu kita serang langsung satu buku. Saya ada. F tu macam ni. Memang semua orang tanya, dia curious pasal apa F. Okey, F sebenarnya dalam satu division kita ada kita panggil E1 division. Dalam division tu kita ada Mak itu tak dekat sikit yang biru. Yang satu lagi. Tak dengar suara. Tak dekat yang tu lagi. Dekat lagi. Dekat dengan tu. Oh macam itu. Okey. Tak dengar. Tak cakap tadi. Okey. Ni apa? Where was I tadi, banyak sangat cerita. Okey, F. Jadi dalam ini, dalam division tu, F ni di bawah E1 division. Jadi dalam division tu ada section F, section A, B, C, D, E. Jadi F masa tu another section kita form. Kemudian campak-campak. Jadi bila secara tak langsung kita namakan F ni, satu, kita punya motto adalah hanya yang berani. Okey. Yang kedua, F tu adalah fighter, fighting, fearless. Semua kita masuk ni. Jadi mana ada satu masa dulu orang tanya, dia kata pasal apa ada orang minat masuk. Dia kata yang minat nak masuk M ni adalah orang gila.
Kerana you terpaksa, risiko dia very high. You see, saya pernah duduk dalam field force. Tiap-tiap kali operation tak pernah jumpa komunis. Tak pernah jumpa bekas komunis pun. Tetapi dalam F, tiap-tiap kami nak pergi, kemungkinan bertembung ni is 90%. Macam tu saya. Yang tadi yang media kata punca sumber aktiviti. Media oleh mana? Dia macam ni, macam intelligence lah. Yang mustahak sekarang, first kita kena terima intelligence. Yang kedua, kita kena tahu pada siapa kita terima intelligence tu. Sama ada orang yang bagi intelligence tu sanggup tak nak bekerjasama dengan kita. Kalau sanggup bekerjasama tu satu soalan. Sanggup bekerjasama 100% tak dengan kita? Maksud media tu macam CIA lah dia. Tak, bukan itu. Sumber lah, sumber. Jadi baiklah, apa harapan lepas ni? Satu memang harap dapat satu bantuan daripada perubatan semua kan. Perubatan. Jadi nak buat tabung custom apa harapan? Dia mula-mula kami mengharapkan pengiktirafan. Bermakna you kena iktiraf yang pasukan ni telah berjasa kepada negara. Okey, number one. Yang kedua ialah kalau you iktiraf, you kena bagi something sebagai penghargaan. Mungkin imbuhan, mungkin ini terpulang pada kerajaan lah. Mungkin imbuhan, mungkin kalau kerajaan-kerajaan negeri pula nak sekali berserta dengan ini, mungkin tanah kan. Lepas tu selain daripada itu, mungkin pingat-pingat kepada yang masih tak dapat. Dia pingat ni macam ni. Apabila berlaku, kita kena recommend. Dalam F ni, kadang-kadang bila berlaku, kita tak boleh recommend sebabnya benda tu masih rahsia. Masih rahsia dan masih ongoing. Itu sebabnya tak ada. Jadi ada orang yang sepatutnya dapat awal, tak dapat sampai sudah. Jadi apabila benda ni makin lama, makin lama dia lagi makin lupalah orang. So this is the problem. Jadi itu pun satu daripadanya. Kalau boleh kita harapkan yang mana patut dan patut diberi itu atau berhak diterima, kena bagi. Itu satu lagi pengiktirafan lah. Selain pada itu, itulah macam ini guarantee letter macam saya dah sebut dah tadi. Kata semua. Cadangan tu yang pingat itu memang automatik lah. Dia kalau tak ada imbuhan tanah, kalau tak tanah, apa-apa peluang sajalah. Itu satu. Dan last kali dia okey, satu lagi orang kena faham pingat. Bila kita cerita pasal pingat ni macam-macam. Ada pingat, ada title Dato', Tan Sri dan sebagainya. Itu satu part. Satu part lagi, ada pingat dia berkait dengan ada monetary award sekali dengan pingat. Saya tak tahu you all faham tak apa saya nak kata. Misalnya kata, okey, dalam federal punya award, dia ada bravery award ataupun pingat-pingat keberanian, ada 4 kategori. Kategori pertama SPGP, Setia Pahlawan Gagah Perkasa. Gagah berani, gagah perkasa. Gagah perkasa. Yang kedua PGB, Pingat Gagah Berani. Yang ketiga JPP, dan sekali dengan JPP ada satu lagi, ni RTU dia panggil, untuk tentera udara, JPP. Last sekali dia panggil Dispatch and Mention. Dispatch and Mention ni tak ada duit. SPGP dapat 2,000 sebulan dan dia akan bayar allowance sampai mati. Ni cerita pasal mati. Cerita pasal sampai mati dekat ni. Siapa dapat SPGP, dia akan dapat allowance sampai mati. Selagi dia tak mati, dia akan terima allowance tiap-tiap bulan RM2,000. Yang PGB ni RM1,500. Kedua-dua ni dinaik taraf semasa zaman yang amat berhormat Najib Razak sebagai Perdana Menteri masa ni. JPP pun dia juga. JPP RM1,000 sebulan. Dispatch and Mention tak ada apa-apa. Okay. Apa yang saya cuba nak war-warkan, kalau Federal Award ada duit, apa asal State Award tak ada duit? State Award yang Bravery Award sepatutnya pun ada nilainya. Saya berpendapat sultan-sultan pun mesti minat, pasal benda ni adalah berkait dengan dia punya state.
Tapi ialah tak pernah orang bawa lagi perkara ni. InsyaAllah kalau boleh ini pun satu daripadanya. So maksudnya kiranya pasukan F ni selama ni dia anak tirikan juga. Bukan. Saya tak setuju kalau dikatakan dia nak tirikan. Masalah macam saya cakap tadi lah. Kita kemukakan tak sempat benda tu tak sempat benda tu direspon, dah orang lain tukar. Lepas tu nasib begitu je lah. Jadi sejak 2017 sehingga hari ni jadi macam tu lah. 5 tahun. Tanya, tadi kan ada mencabar satu kategori kan, kontrak tersebut kan. Jadi kalau Tuan Rosli kan kontrak kan. Ya tak. Regular yang berhenti. Dia regular tapi berhenti sebelum pencen. Dia tak ada pencen lah. Kira tak ada pencen. Ada tak tuntutan untuk dapatkan juga pencen tu sebab Tuan Rosli pun pernah khidmat sekali dengan orang lain yang Tak, ini yang saya katakan kita kena bezakan daripada militeri. Pasal kita orang ni bawa bawa perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam dia kira macam biasa. Katalah macam kerani ke apa, 60 you pencen. You akan dapat pencen. Super macam tu lah. Jadi kalau you tak sampai pencen wajib, you tak dapat apa-apa. Kalau boleh buat macam tentera, bermakna you serve macam dia serupa juga. Kalau misalnya dalam kategori polis ni, sekarang ni orang tanya bekas polis dengan pesara polis. Beza tu. Pesara polis dia iktiraf sebagai polis yang berpencen. Bekas polis you pernah jadi polis. Itu je. Macam mana boleh bawa Yes, perkhidmatan awam. Pasal kita perkhidmatan polis, JP. Hari ni masuk polis saya boleh berhenti. Askar tak boleh. Askar masuk hari ni tak boleh berhenti. Pasal tak ada IC lah. Polis dia ada 2 IC. Kalau dulu-dulu tak ada juga. Dulu-dulu tak ada. Tak, askar dia ada skim dia. Dia ada 11 year scheme, 21 year scheme. 11 years tu dia tak ada pencen. lebih baik buat macam sama tentera. Itu yang Sebab bersama boleh untuk lindungi kebajikan polis tu. So, terima kasih banyak. Sebenarnya bekas polis pun ada juga timbulkan masalah-masalah ni. Ada bukan polis Kita tu buat boleh. sama seperti tentera. Itu penyelesaian dia yang sebaik-baiknya. Okey, Boleh. ada nak tambah berkenaan dengan penggunaan daripada pasukan. Okey. Kita sebenarnya kita harapkan ya. Ini saya mohon dan saya mohon sokongan tuan-tuan dan puan-puan untuk membawa perkara ini kepada Prime Minister. Kita hendak dia memberi consideration khas, memberi pengiktirafan dan memberi reward. Reward ni tidak semestinya yang berduit. Contohnya dapat lesen pun dia reward juga. Dan benda ini tidak membebankan. Contohnya ya, kita kena buat ada satu sistem yang mana kita boleh menghargai dan kerajaan boleh ambil daripada sistem. Contohnya di Kuala Lumpur ni banyak tempat-tempat yang boleh dilesenkan. Kadang-kadang satu tempat tu nilai lesen dia mungkin 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 pun ada. Jadi kalau boleh ada satu jabatan yang buat penilaian untuk memberi nilai kepada apa-apa yang ada di luar sana untuk diberikan kepada bukan mereka sahaja. Mungkin orang lain ke, mungkin Abang Ibrahim banyak buat benda ke nak bagi. Jadi boleh bagi. Pasal kalau nak ambil daripada tabung kerajaan saja mungkin susah. Contohnya tanah-tanah kecil sini. Banyak tanah-tanah kecil yang 10 kaki persegi, 20 kaki persegi yang boleh ditukarkan menjadi hasil. Jadi boleh dinilaikan kembali dan boleh menjadikan sumber lah. Pasal kita pun tahu kita ada masalah keuangan. Jadi kita nak tengok apa yang kita boleh buat tanpa membebankan kerajaan. Jadi kita perlu ada jabatan yang menilai dan memberi harga. Contohnya banyak benda-benda yang tidak payah bagi pun, yang tidak payah bagi duit, tapi boleh menjadi sumber keuangan yang dapat membantu, yang disusun secara rapi, yang boleh dihadiahkan, diberi secara proper koordinasi. Contohnya di BKL sendiri. Banyak, saya tengok banyak kawasan sama ada. Contohnya lah, kalau dia orang ni dapat diberi billboard satu tempat. Oi, dia tak payah buat lah, dia bagilah pada syarikat billboard. Tapi dia bolehlah claim bulan-bulan ataupun keluarga jika buat dia. Maknanya kena kaji balik.
supaya kita dapat memberi nilai. Contohnya tanah tepi sungai, tak ada benda pun, tak ada siapa boleh buat apa benda, tapi kalau dibuatkan kajian khas untuk menilai tanah bawah tempat elektrik tu kosong aja, dan kadang-kadang orang dapat dia sewa pada orang, tapi baik kita nilaikan semula, kita boleh bagi contohnya untuk tanam ubi kayu je ke, benda-benda tertentu yang diusahakan secara bijaksana yang memberi hasil. Ini kita halia keserai pun beli daripada luar negara, jadi kita kena nilai balik. Pasal nak nilai duit ni berat lah, banyak juga. Kalau dah ini satu, orang lain pun ada minta juga bekas atlet lah, macam-macam. Jadi kita minta PM nilaikan kembali satu nilai dan beri jawapan macam mana. Maknanya mungkin seluruh Malaysia ni berapa banyak majlis ada. Kalau satu majlis boleh bagi 100 tempat, dah berapa ribu dah boleh jadi satu jentera untuk menggerakkan ekonomi bagi membantu atau apa-apa usaha. Maknanya kena ada keikhlasan, kalau tidak dia cari, dia dapat, dia ambil sendiri pun ramai juga. Tapi tak apalah, yang itu satu hal yang ini kita nak buat supaya kita dapat mewujudkan satu punca lah. Punca dapat menghargai. Pasal dalam proses ini yang penting adalah menghargai. Pasal kalau kita tidak dapat menghargai orang yang berjasa kepada diri kita, esok kita main tak hargai lah, jadi bahaya. Banyak je begitu hari ini yang menjadikan kita mungkin bangsa yang kurang menghargai. Jadi orang buat pun tidak dihargai. Jadi kita kena ubah lah benda ini, kita kena buat sesuatu secara regresif. Jadi saya minta hari ini ialah kita boleh minta PM boleh arah je, dia arah je jadilah. Jadi kita ni nak minta dia arah sesuatu supaya dapat mengkomersialiskan. Pasal kita hari ini sebenarnya kita macam amat kurang menghargai. Contoh yang saya nak cerita, ada satu tanah wakaf lebih kurang 3 ekar. Saya ingat dah 35 tahun kosong, tak ada buat benda pun. Ini kena nilai balik. Batu Mal boleh tolong. Masjid-masjid, kalau setiap masjid tadi bagi kawasan komersial, masjid buat 2 lot untuk sewa kopi ke apa benda, sewa tu bagilah kat dia orang. Mungkin nak usaha tu susah, tapi maknanya kita kena buat koordinasi supaya mereka boleh dihargai tanpa melibatkan sumber keuangan yang kita hari ini mungkin agak berat nak hadapi lah. Jadi kita kena tengok kaedah lain dan kita pun willing. Kalau kita nak diberikan peranan, kita pun banyak benda-benda yang kita boleh cadangkan, yang boleh daripada kosong boleh jadi duit. Dan ini boleh sangat-sangat. Jadi kita harap penghargaan, sumber bantuan ataupun negeri-negeri pun boleh bagi. Kalau dia bagi seka seorang, berapa orang ada lagi? 116 tinggal. Berapa ekar je. Dan dia pula boleh bagi pula yang itu tu, mana syarikat nak ambil. Okey, kau nak sewa tanah ni, nak buat apa benda ke, jadi daripada hasil ada jadi shareholder ke, maknanya kena coordinate lah supaya mereka ada pendapatan. Dan ini menghargai. Bila kita menghargai, saya rasa kita pun akan dihargai. Pasal perjalanan kita masih jauh ke hadapan. Jadi kita harap semua kita dapat melihat sesuatu dan ajar masyarakat kita untuk menghargai. Yang mana kita tengok hari ini masyarakat kita pun kurang menghargai. Dia lebih suka buat fitnah. Rugi lah. Kan? Jadi ya. Tadi ada sempat 888 tu adalah Tutup. Dia macam ni. Tarikh tu we celebrated. Special branch celebrated kerana dah tak ada komunis lagi dekat apa. Tapi kita akhirkan dia orang ni awal sikit pada tu. Kalau tak silap 2 bulan ke 3 bulan sebelum tu. Soalan saya adalah kita merdeka pada 31 Ogos 1957 belum dan hari ya. Malaysia adalah 16 September 1993. Ini tak ada. Jadi bila dah tak ada komunis 8888 tu, apakah sebenarnya kemerdekaan pada tarikh 1957? Kalau you cakap macam tu, saya ingin syorkan 2 hari bulan Disember tahun 1989 tu sepatutnya kita celebrate. Pasal kerana kita dah tak ada komunis lagi. They lay down their arms lah. Kita menang. Sebenarnya 1988 kan? Tak. Jangan cakap macam tu. Malah PM ni. You see what happened? Kalau you ingat, lebih kurang sometime ago ada masalah masa DAP timbulkan cerita dekat Kajang, kan dia timbulkan dia orang pakai uniform komunis dekat sekolah dekat Kajang ni kan ada satu kes.
Jadi orang bertanya dengan saya semasa saya buat panel gitu. Dia tanya, dia kata ada kemungkinan tak yang komunis ni akan timbulkan balik revolusi? Saya kata tidak. Kemungkinan dia orang take up arms tak ada. Tetapi ideologi komunis tak ada siapa boleh halang orang nak tahu pasal ideologi komunis. Tak ada siapa boleh halang. Asalkan you jangan gunakan ideologi itu untuk memberontak kepada kerajaan, itu dah lain cerita. See the difference. Sebab saya kata ideologi apa? Ideologi serupa macam agama-agama lain. Tak ada siapa boleh halang you nak belajar agama lain. Yang buku ideologi komunis dulu tu memang tak ditarik balik. Dia ada buku memang dah diharamkan. Tak boleh apa ni lah. Tapi ada buku macam Karl Marx, buku ni boleh dapat dekat library saya rasa. Untuk ilmu. Okey, terima kasih. Satu saya minta, sebab apa saya very particular about it. Saya tak hendak mengatakan PDRM menganaktirikan kita orang, tidak. Tolong tidak. Kita pun melalui PDRM pun kita ada minta. Sebenarnya saya baru juga hari tu jumpa dengan IGP, ada perkara saya minta diketengahkan balik pasal F. Kalau yang mana kita tak dapat dulu, boleh tak kita masih ada harapan untuk dapat. So melalui channel PDRM pun kita masih juga apa ni, dan melalui PPIM pun kita mengharapkan jugalah, insyaAllah di mana-mana pun tak apa, asalkan benda tu betul pada saya, itu je. Okey, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Topi Abdullah bin Abdul Hamid. Abdullah.